Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam topik seterusnya, iaitu topik ketiga bagi subjek Sains dan Teknologi Awam KPK 2183. Baik, kita sambung topik yang ketiga, iaitu pengenalan kepada proses sains. Ini nampak muka nampak muka macam mana saya tak tahu. Okay, tak apalah, kita try sebelum sampai bulan 10 nanti tengok macam mana, insyaAllah. Baik, ini di antara objektif yang ada dalam topik ini. Okey, pengenalan kepada kemahiran proses sains. Baik, objektif dia. Okey, kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang digunakan oleh para saintis untuk kaji fenomena dan menyelesaikan masalah. Itu kemahiran proses sains. Proses ini meliputi kaedah, cara mencari penerangan yang rasional berhubung dengan fenomena. Proses sains mengikuti GAIN adalah asas inkuiri saintifik. Baik, kemahiran proses sains bagi pendidikan awal kanak-kanak ataupun kanak-kanak tadika ataupun taska. Kita nak cuba dapat input yang baru di sebalik sesi pengajaran yang kita buat dalam sains. Contohnya, kita tanam tauge ataupun kacang cambah tu. Tauge lah kan. Kalau bahasa Kelantan, cambuh lah. Kita nak tanam tauge. Kita buat simple kajian. Contohnya, kita tanam tauge, letak dalam bekas. Lepas tu, kita letak dalam kelas 1, di luar kelas 1. Lepas tu, kita buat perbandingan tengok mana lagi cepat tumbuh. Adakah yang luar kelas cepat tumbuh berbandingan dalam kelas ataupun sebaliknya. Itu simple research untuk kanak-kanak prasekolah sains. Okay? Itu kemahiran proses sains. Nanti kita akan lihat. Okay. Ini kemahiran proses sains. Okay, baik. Inference secara induktif. Apa itu induktif? Induktif ni ialah proses mencari maklumat, mengumpul maklumat, mencari maklumat dan mentafsir maklumat dan membuat kesimpulan melalui beberapa cara? 4 cara. Mengenal pasti dulu, perhati, kaji, tafsir. Inilah 4 cara ni adalah induktif. Contohnya, berdasarkan gambar di atas, apa yang dapat anda perhatikan? A, gambar B. Lembu A, lembu B. Contoh lembu B lebih besar saiznya kerana diberi makanan yang berkualiti berbanding lembu A. Macam itulah. Macam mana dia boleh tahu lembu A diberi makan? Melalui pemerhatian. Dia kena pasti dulu saiz ni lagi besar daripada saiz ni. Lepas tu dia perhati yang ni makanan yang tidak berkualiti, yang ni makanan berkualiti. Lepas tu dia kaji apa yang ada dalam makanan. Lepas tu dia tafsir dan buat kesimpulan. Ciri-ciri utama bagi ciri-ciri utama bagi proses sains. Setiap proses jika laku dapat dipelajari di kuasa kanak-kanak. Setiap proses melibatkan kemahiran intelek. Proses sains mesti digunakan mempelajari isi kandungan. Okey, baik. Ini awak boleh baca sendiri. Ini secara am je lah. Okey, ini pun secara am. Ini antara strategi yang dijalankan oleh National Science Education Standard. Link 2000. Bagi melibatkan kanak-kanak syariah aktif dalam, bagaimana nak melibatkan kanak-kanak syariah aktif dalam sains dan teknologi? Macam mana? Yang pertama, dia kata tanya soalan berhubung objek, fenomena yang terdapat dalam alam sekitar. Kanak-kanak seharusnya digalakkan mencari apa melalui pemerhatian dan penyiasatan. Dia kata untuk menarik minat kanak-kanak untuk belajar sains ni, dia kata tanya soalan berdasarkan alam sekitar. Dan digalakkan kanak-kanak buat pemerhatian dan penyiasatan dalam mencari jawapan. Contohnya, kita ajar berkenaan dengan pokok lah, pokok. So, kita galakkan kanak-kanak buat pemerhatian terhadap pokok tu. Ukur dia punya kelebaran daun, ketinggian, dan buat penyiasatan. Yang kedua, rancang dan laksana eksperimen ringkas. Eksperimen ringkas. Contohnya macam pokok tadi lah.
Satu kita letak di tempat yang gelap, satu letak di luar kelas yang kena cahaya. Yang tempat gelap tak kena cahaya. Jadi buat perbandingan. Bagaimana? Apa yang terjadi pada pokok yang kita letak di luar kelas dan apa yang terjadi pada pokok yang letak di tempat gelap. Macam tu. Yang ketiga, guna alat-alat radah yang mudah bagi kumpul data. Macam tadilah untuk prasekolah tadi, pokok satu dalam, tempat gelap, satu di luar. Benda yang biasa-biasa, okey? Benda yang mudah. Buat proses mengukur, memotong, menuang, memegang. Simple-simple saja, okey? Yang keempat, gunakan data bagi mencadangkan penjelasan yang logikal dalam inquiry pemikiran kanak-kanak. Yang kelima, penjelasan dijana daripada data yang dikumpulkan melalui pemerhatian, pengukuran dan bacaan perlu dapat dibincangkan. Kemahiran-kemahiran yang disenaraikan tadi mempengaruhi aspek perkembangan kognitif kurikulum prasekolah yang relevant, yang mana dia ada pemerhatian, pengelasan, membuat inferen dan ramalan. Kemahiran proses asas sains difikirkan perlu dan sesuai diketengahkan pada peringkat awal, mengukur menggunakan rumus. Tengok boleh baca sendirilah, tak penting sangat ni. Pengalaman awal kanak-kanak dalam sains perlu diberikan dalam bentuk yang membolehkan mereka terlibat secara aktif dalam minat dia. Okey. Kemahiran proses sains. Ni. Kemahiran proses sains. Kemahiran yang disenaraikan adalah aspek pengembangan kognitif kurikulum prasekolah yang relevan dengan kemahiran ada seperti berikut. Ada 6. Yang pertama, pemerhatian. Yang kedua, mengelas, ramalan, membuat inferen, mengukur, dan berkomunikasi. Yang pertama, pemerhatian. Pemerhatian menggunakan diri penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. 4 peringkat dalam pemerhatian. Yang pertama sekali, kena pasti bahagian-bahagian objek. Objek apa kita nak kaji? Kena pasti dulu bahagian-bahagian dia. Melihat objek dari pelbagai sudut atau perspektif. Ini kalau pokok tadi, kita lihat dari aspek daun, ketinggian, saiz, lebar daun, banyak aspek. Membanding dan membezakan bahan atau objek yang dikaji dengan bahan lain. Mengaitkan struktur objek atau bahan dengan fungsinya. Pokok tadi, struktur dia, kita kaitkan dengan bahan, fungsi-fungsi dia. Pokok ni daun dia buat apa? Kenapa daun dia boleh buat obat? Kenapa pokok ni bunga dia berbau? Pokok ni bunga dia tak berbau. Pemerhatian. Yang kedua, mengelas. Kadang-kadang punya banyak peluang memerhati mengelas. Pengelasan benda yang dapat berlaku mengikut ciri-ciri. Okay, pengelasan ni mesti berlaku mengikut ciri-ciri seperti saiz yang kecil, besar atau sederhana. Contohnya kanak-kanak mengelaskan biji benih mengikut saiz, bentuk dan warna. Kanak-kanak mengelaskan serangga mengikut jenis bersayap atau tidak. Gitu je. Bagi sains awal kanak-kanak, gitu je. Sebelum kanak-kanak dapat mengelaskan objek, kanak-kanak seharusnya sudah dapat mengenal pasti perbezaan dan bersama objek. Sebelum nak ajar kanak-kanak mengelas objek, kita kena ajar kanak-kanak kenal objek yang kita nak kelas dulu. Contohnya nak kelaskan haiwan bersayap dengan tidak bersayap. Jadi pastikan kanak-kanak kenal sayap tu lagu mana. Macam mana sayap yang dikatakan sayap tu. Supaya dia dapat membezakan antara haiwan yang bersayap dan tidak bersayap. Pada peringkat awal kanak-kanak memerlukan benda maujud, yakni benda yang jelas, konkret. Contohnya air kotak, kita nampak air kotak. Kita tak kata secara maya air kotak laici ni gini tak. Kita ambil air kotak tunjuk ni air kotak laici. Rasa dia manis, bagi rasa. Bagi kanak-kanak tu rasa. Macam tu. Minta maaf makan keropok, menghilangkan bosan.
Yang ketiga, ramalan. Setelah mengelas, setelah memerhati, kita meramal. Ramal ni buat perbandingan. Habislah. Ramal ni buat perbandingan, buat jangkaan terhadap sesuatu yang kita kaji. Contohnya pokok tauge tadi, cambuh tadi. Satu di luar, satu di tempat gelap. Ataupun pokok tadi satu di luar, satu di tempat gelap. Buat ramalan. Kalau tempat gelap ni apa akan jadi? Lepas tu kita tengoklah di akhir nanti. Dalam masa beberapa tempoh yang kita letakkan tu, tengok apa akan jadi. Yang di dalam jadi macam mana, yang di luar jadi macam mana. Kanak-kanak buat ramalan apabila berinteraksi dengan bahan-bahan, ketepatan ramalan bergantung kepada pengalaman dan pengetahuan yang kanak-kanak ada. Contohnya kalau kanak-kanak tu tahu pokok kena siram. Jadi kita cuba buat uji kaji. Kalau pokok ni tak siram dalam masa beberapa hari, apa akan jadi? So ramalan dia, mungkin pengalaman dia tahu mak dia kata kalau pokok ni tak siram akan menyebabkan pokok ni mati. Jadi pengalaman itu menyebabkan dia akan jawab lah. Kalau tak siram cikgu, pokok ni mati nanti. Lalu kita buat uji kaji. Tengok berapa lama tempoh boleh bertahan kalau pokok ini tidak disiram. Contoh, sampan kertas itu akan timbul apabila letak dalam air. Ais akan cair apabila kita berjalan di tengah panas. Ini ramalan lah. Letak dulu dalam air baru kita tahu tenggelam ke timbul. Ais akan cair bila berjalan di tengah panas. Itu ramalan. Kita berjalan dulu tengok panas ke cair ke tak cair. Dan daripada sinilah boleh buat banyak lagi pemerhatian. Ais akan cair bila berjalan di tengah panas. Kalau kita berjalan dalam bekas ais box, berapa lama ais tu boleh tahan? Kalau dalam plastik bag, berapa lama boleh tahan? Banyak lagi kajian yang kita boleh buat. Pecah-pecah, semakin besar, semakin besar. Ini dia nak ajar tentang ramalan lah. Seterusnya ialah membuat inferan. Inferan ni kesimpulan awal. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat tadi lah. Berdasarkan ramalan, berdasarkan pemerhatian, berdasarkan kepada proses pengkelasan tadi, lalu dia boleh buat kesimpulan awal. Pokok ni kalau tak siram, dalam tempoh beberapa hari mati. Nampak? Tauge ni kalau tak kena cahaya matahari, lambat tumbuh. Yang kelima, mengukur. Mengukur, mencatat, sama je lah. Okay? Cuma dari mengukur ni, dari segi kanak-kanak kita boleh guna pembaris, kita boleh guna pemadam, boleh guna klip. Yang saya ajar dalam matematik dulu, ingat tak? Unit arbitrary itu. Unit arbitrary itu. Ingat tak? Panjang meja saya ni berapa kali pembaris. So kita ukurlah satu pembaris, dua pembaris, tiga pembaris, empat pembaris. Ingat lagi tak? Unit-unit seperti itulah. Kalau unit piawai, meter, sentimeter ni dia tak erti lagi. Kita pun masa darjah 6 pun tak erti lagi unit piawai. Okey. Yang keenam, berkomunikasi. Komunikasi bertujuan untuk membina kemahiran komunikasi apabila kanak-kanak dapat menerangkan objek atau bahan yang dikaji dengan jelas. Jadi kemahiran berkomunikasi ini melibatkan aktiviti bercakap dan dia mendengar bagi membantu kanak-kanak mempelajari, memahami konsep sains yang dipelajari. Baik, komunikasi ini merupakan elemen yang penting juga dalam kajian, dalam membuat pemerhatian. Kerana dia nak dengar dan dia cuba aplikasi serta membentangkan ataupun bercakap apa hasil yang diperolehi daripada uji kaji ataupun pemerhatian yang dilaksanakan. Perumusan, ini baca sendirilah ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.